Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid, ahli jawatan kuasa, semua imam-imam muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 11 hari bulan Jun 2022 kita dapat meneruskan bicara kita tentang kunci memahami Al-Quran, ataupun dalam kitab dia panggil Mafatih Tadabbur Al-Quran, kunci-kunci untuk memahami Al-Quran. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita telah bincang tentang kunci sudah banyak. Sebagaimana yang disenaraikan dalam buku kecil ini, iaitulah beberapa kunci untuk kita memahami Al-Quran. Kunci yang pertama, hubbul Quran. Kita mesti mencintai Al-Quran. Bila tak cinta, kita tak ada semangat nak baca, tak ada semangat nak memahami dan menghayati. Yang kedua, sentiasa kita letak depan mata kita tujuan kita baca Quran. Tujuan kita baca Al-Quran untuk apa? Jawabnya untuk mendengar kalam Allah dan untuk memahami apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Kunci yang ketiga, kita kalau boleh kita baca Quran yang kita nak tadabbur itu secara hafal. Kita ingat, dan yang keempat, kita baca dalam solat. Oh, dia kata kita nak hafal Quran bila masa dah lewat. Tak, kita pilih ayat-ayat yang boleh memberi kesan kepada jiwa kita. Kebanyakan ayat Quran ni memberi kesan, tapi ada ayat-ayat tertentu lebih dekat kepada kenyataan alam nyata kehidupan. Yang kelima, kalau eloknya Quran itu ditadabbur pada waktu malam. Kita bangun pukul 4 pagi, pukul 5, pukul 3. Kerana Al-Quran itu diturunkan asalnya pada waktu malam, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkati, iaitulah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-6, kita baca dengan suara yang didengari. Bukan kata baca dengan hati saja. Dia panggil baca al-jahru wat-taghanni, maknanya suara yang bagus. Dan kita juga kalau boleh berlagu dengan Quran tu. Bukan makna berlagu sampai mereka bertaranum, itu tak habis kita punya bacaan. Mana kita berlagu sekadar kita rasa dapat menjiwai bacaan kita tu, dapat menjiwai kita punya bacaan. Itu dia panggil berlagu. Maksud dia tu at-taghanni. Kita pergi kepada kunci yang seterusnya, at-tartil. Baca Quran itu dengan cara tartil, tidak terlalu laju, tidak gopoh-gopoh. Itu dia panggil at-tartil. Kemudian fokus kita pada kali ini kunci yang ke-8, at-tikrar wat-tawaqquf. Kita kena ulang ayat yang kita nak baca. Malam ni kita dah bersedia untuk tahajud dengan satu ayat je. Ayat yang kita akan belajar nanti insya-Allah
Itu dia panggil tikrar, kita ulang ayat yang sama. Dan tawakuf dengan kita berhenti setiap kalimah dalam ayat yang kita baca itu untuk kita fahami, untuk kita menghayati apa yang kita nak faham dan apa yang kita baca itu. Jadi tajuk kitanya at-tikrar wa tawakuf. Kunci yang ke-8 untuk memahami, menjiwai Al-Quran, kita fokus kepada ayat yang kita baca dan kita ulang. Fokus dan ulang, insya-Allah. Contoh yang saya akan tunjuk pada para jemaah sekalian, ayat surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 21. Nanti sampai tempat dia nanti, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka mushaf yang ada di tangan kita masing-masing, sudah ada dengan terjemahannya untuk kita tatbik, dia panggil praktis, amali kita punya pelajaran ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, makna tawakuf iaitulah bila kita baca, kita akan berhenti di setiap ayat yang kita baca itu setiap kalimah. Sebab bila kita baca Quran, para jemaah sekalian, Nabi SAW kira Al-Quran itu dengan huruf, bukan dengan kalimah. Satu huruf 10 pahala. Kalau kita baca Alif Lam Mim, sudah 30 pahala. Itu dia panggil kiraan Al-Quran dengan huruf, bukan dengan satu patah perkataan dengan huruf. Sebagaimana kata di para ulama Islam, kiraan pahala juga dengan zarrah. Dengan zarrah. Zarrah tu maknanya kecil tu, atom orang panggil. Biji zarrah, biji sawi tu kecil. Jangan baca zurrah. Ada setengah pendakwah ni dengan zurrah dipanggil. Dengan biji jagung. Tak, bukan jagung tu besar. Zarrah lagi kecil. Jadi alhamdulillah, maknanya bila kita baca Quran, kita kena ambil satu ayat yang kita memahami dia dan kita ulang ayat itu supaya makna dia lebih melekat, lebih mendalam dan lebih menjiwai apa yang kita baca. Lebih kita jiwai apa yang kita baca. Setiap kali kita ulang ayat, dia akan datang rasa, dalam bahasa ahli-ahli yang mengaji tentang tazkiyatun nafsi, dia panggil zauq, mana kita akan rasa kemanisan apa yang terkandung dalam ayat yang kita baca itu. Kerana itulah para ulama mengatakan Al-Quran itu ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya, makin dikunyah makin terasa. Jadi faedah kita ulang ayat, sebab apa, bila kita ulang-ulang ayat itu, dia akan bertambah makna. Mungkin kali pertama kita baca, kita masih lagi khayal, kita ulang kali yang kedua, kali yang ketiga, dia akan datang. Kerana itu waqad yahsulu, akan terhasil daripada kita ulang ayat yang sama itu, kita dapat mengagungkan Al-Quran dan kita akan rasa suatu keajaiban yang berlaku kepada kita dengan apa yang kita baca. Contohlah, kita suka baca buku mana-mana, buku cerita ke, buku cerita pun, kalau yang kita suka dia punya peluk cerita, suka dia punya olahan, kita akan baca. Novel boleh baca 3 kali, tapi 4 kali mungkin tak masuk rakut. Mana Al-Quran ini mesti diulang. Maka hasil daripada itu akan membuahkan hasil dia kefahaman dan juga tadabbur yang boleh menjiwai Al-Quran. Kita pergi kepada petikan daripada kata-kata ulama salaf tentang mengulangi ayat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ibnu Mas'ud ni salah seorang daripada guru Al-Quran, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud kata, la tahudduhu hadzal sya'r. Kamu baca Quran, jangan buat seperti orang baca syair, penyajak-penyajak.
Orang yang baca syair, dia baca cepat. Yang penting dia nak sampaikan apa yang dia hafal, apa yang dia boleh ciptakan daripada sajak, daripada syair, daripada qasidah dia tu, untuk menyatakan kefasihan dia, kepaitahan dia. Jadi dia baca laju. Ibnu Mas'ud kata, bukan itu cara baca Quran. Cara baca Quran dengan perlahan, dengan kita perhatikan makna dan kita tadabbur apa yang terkandung dalamnya. Ini satu kepentingan. Wala tansuruhu nasrad daqal. Dia kata jangan kamu cepat macam kamu campak buah-buah tamar yang orang panggil yang tak bagus, dia punya kualiti. Mana kita keluar daripada guni itu seru, keluar gitu je. Maknanya laju. Tapi kalau tamar yang mahal-mahal, mungkin dia letak dengan cara yang perlahan, tapi tamar yang 2-3 rial sekilo ni keluar daripada guni campak gitu. Itu analogi yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata membaca Quran jangan seperti penyair yang baca syair dia nak habiskan dia punya bacaan, ataupun orang yang jemur keluarkan buah tamar untuk dijemur begitu saja. Tidak. Habis bagaimana Ibnu Mas'ud kami nak baca? Qifu inda ajaibihi. Bila baca ayat yang kita rasa kagum dekat situ, dengan pelik, ajib di situ, kita kena berhenti, kita kena ulang balik. Waharriku bihi al-qulub. Cuit hati kamu dengan bacaan ayat itu. Kita kena cuit hati kita dengan bacaan ayat. Wala yakun hamma ahadukum akhir surah. Jangan jadikan agenda besar kamu nak tamatkan surah. Baca laju sebab nak habis kita punya kota bacaan. Dia panggil hizib. Oh, saya setiap hari kena baca setengah juzuk contohnya. 1 juzuk. Baca laju. Itu satu bacaan. Kita dalam bacaan Quran ni ada 2 cara. Satu, kita baca Quran untuk nak khatam. Itu boleh baca cepat sikit. Satu lagi bacaan untuk faham. Yang ni tak boleh laju. Tak boleh seperti penyair hazal syair, penyair yang baca syair, tak boleh. Itu kata Ibn Mas'ud, diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Al-Ajuri dalam Akhlaq Hamalatil Quran. Kata lagi para ulama lain, dia kata inilah gaya para ulama salafus salih di kalangan sahabat, di kalangan ulama-ulama tabi'in, yuraddid. Ada kalanya mereka ulang satu ayat je satu malam. Dia bangun tahajud tengah malam, diulang ayat itu sampai sudah. Maka kata Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imamun Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dia kata wa qad bata jama'atun minas salafi. Ada satu malam sekumpulan daripada ulama salafus salih, mana ulama-ulama yang soleh zaman dahulu, di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in dan selepasnya, yatlul wahidu minhumul ayat. Dia baca satu ayat je semasa satu malam. Maknanya dia bangun tahajud, satu ayat tu dia ulang. Yatadabbaruha, tapi ulangan bacaan itu bukan macam budak tahfiz, ulang kerana nak ingat, diulangi untuk dipahami. Kena tulis, diulangi untuk dipahami. Selagi rasa ada peluang untuk diulang. Satu malam dia baca satu ayat je. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dengar ni, ini kata-kata yang memberi motivasi kepada kita. Ibnu Qudamah rahimahullah, dia kata apa? Wal ya'lam, naklah kita tahu, ma yaqra'u laisa kalam bashar. Quran yang kita baca ni bukan daripada kata-kata manusia, bukan daripada kalam manusia. Maka kita kena menghadir, letak dalam hati kita keagungan Allah yang berkata-kata, yang menurunkan Al-Quran. Jadi kita nak faham apa yang Allah turunkan kepada kita, kerana memahami tadabbur itu adalah maksud objektif utama daripada baca Quran. Selagi tak terasa, ulang
ulang lagi, kaji lagi kita punya kefahaman. Itu kata Ibnu Qudamah dalam kitab dia Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik, ada beberapa nukilan daripada ulama tentang kepentingan mengulangi Al-Quran dan berhenti di setiap ayat. Contoh, kita berpindah kepada contoh namazij amaliyah, contoh secara amali, secara praktikal apa yang telah dibuat oleh para sahabat dan ulama-ulama selepas daripada mereka. Para jemaah sekalian, kita ambil contoh, mudah-mudahan kita dapat mencontohi apa yang telah disebut oleh para ulama ini. Contoh yang pertama daripada Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ni seorang sahabat yang suka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara negatif. Dia tanya apa akan berlaku dunia, nak apa huru-hara. Dia kata, aku tanya benda yang tak baik ni sebab untuk nak menjauhinya. Jadi orang lain tanya benda baik, aku tanya benda buruk. Kita kata jazakallahu khairan. Mungkin kalau Huzaifah tak tanya, boleh jadi Nabi tak beritahu. Jadi dengan sebab, dia panggil asbab. Kata Huzaifah radhiyallahu anhu, satu malam aku solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallaitu ma'an Nabi. Nabi mula baca surah Al-Baqarah. Dengan surah Baqarah ni berapa? 2 juzuk lebih, hampir 2 juzuk setengah dua surah Baqarah. Aku duk fikir dalam hati aku, mungkin sampai 100 ayat Nabi akan rokok lah. Sampai 100 ayat Nabi terus baca lagi. Faqultu yusalli biha fi rak'atin. Boleh jadi dia solat satu rakaat. Ada ulama hadis kata raka'as salatu raka'ah bermakna as-salatu kamilah. Boleh jadi dia akan solat 2 rakaat ni dengan surah Baqarah. Cukup dah tu, panjang. Famada. Habis Baqarah, Nabi belum rokok lagi. Subhanallah. Summa iftataha an-nisa. Nabi sambung pula surah An-Nisa. Summa abi An-Nisa, dia sambung dengan surah Ali Imran. Tuan-tuan boleh tengok dalam mushaf, daripada Fatihah sampai akhir surah Ali Imran, juzuk berapa? Juzuk 4. Satu solat 4 juzuk. Baca. Bagaimana cara dia baca? Ni kita nak dengar. Faqara'a mutarassilan. Nabi baca secara perlahan. Kalau baca laju 4 juzuk baru 40 minit. Ni mutarassilan, mana baca cara perlahan. Iza marra bi ayatin, bila lalu ayat yang menyebut tentang tasbih, puji Allah, Nabi kita bertasbih. Bila jumpa ayat yang menyebut tentang permohonan, Nabi kita minta. Mana jumpa ayat tentang syurga, Nabi kata Allahumma inni as'alukal jannah, minta syurga. Bila jumpa ayat yang menyebut tentang azab, ya ta'awwaz, Nabi kita minta berlindung, a'udzubika minan nar. Ini asar Ibnu Mas'ud Huzaifah ni diriwayat oleh Imam Muslim. Artinya dia baca tidak gopoh. Setiap ayat yang kita jumpa tentang nikmat, kita minta. Kita jumpa tentang azab, kita minta perlindungan. Itu dia panggil, bahasa Arab kata infial, biar ada maklum balas atau perasaan. Kita baca Quran dengan kita faham. Yang kedua, contoh yang kedua, qala Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, qama an-nabiy sallallahu bi ayatin. Satu malam Nabi kita bangun tahajud, dia baca satu ayat je, hatta asbah, sehingga pagi. Mana ayat dia baca? Tuan-tuan tanda ayat ni. Kita pun nak ambil juga ayat ini untuk kita baca. Tak sampai ke lama, tapi sekurang-kurangnya ada dalam solat malam kita, ada ayat ini. Saya tak boleh ustaz solat malam, saya tak hafal Quran. Baca waktu malam, boleh je. Kita bangun tahajud, kita solat dulu, kemudian kita duduk pegang, buka mushaf kita, buka Quran kita baca. Apa yang nak baca? Apa kata di Abu Zar? Ayat yang Nabi kita ulang tu ayat mana? Surah Al-Ma'idah ayat 118. In tu'azzibhum fa innahum ibadu. Ya Allah,
kalau engkau mengazab hamba-hambamu yang derhaka, hamba-hambamu ni, fa innahum ibadu, mereka tu hambamu, mereka tak ada kuasa, tak ada kemampuan, mereka tak ada kekuatan. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau maaf mereka, engkau maafkan hambamu, antal aziz, engkau yang punya kekuatan, kekuasaan, al-hakim, lagi bijaksana. Tanda ayat ini termasuk dalam ayat mabkatul abidin, ayat yang menjadi tangisan orang-orang yang soleh. Baca ayat ni, in tu'azibhum ibadu, in tu'azibhum fa innahum ibadu. Saya ceritalah sikit sebagai orang panggil tatbik amali. Biasa ayat ini kalau anda baca jadi imam solat jenazah, saya jadikan ini salah satu daripada doa solat jenazah. Bila kita jenazah depan kita, kita kata in tu'azibhum fa innahum ibadu. Ya Allah, kalau engkau azab mayat ini, dia ni hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau maafkan dia, engkau Maha berkuasa. Barulah kita terasa, perasaan kita tu lebih terasa apa yang kita baca. Ini hamba-Mu, dia sudah mati, kita hanya datang untuk memberi pertolongan kepada dia setakat yang kita mampu. Jadi kita kata, ya Allah, kalau engkau azab orang ni, dia hamba-Mu, kalau engkau maaf, engkau Maha berkuasa, tak rugi, tidak ada kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka itulah permohonan kita kepada Allah. Jadi kita ambil ayat ini, menunjukkan ayat ini, kata di para ulama, hadis ini diriwayat oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Maka kita mengatakan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia sampai menangis dia, mengulangi ayat ini, memohon kepada Allah supaya curahkan keampunannya kepada hamba-hamba dia. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita banyak selawat kepada Nabi sebab apa? Sebab Nabi selalu ingat kepada kita. Yang ketiga, contoh yang ketiga, an Abbad bin Hamzah. Abbad bin Hamzah rahimahullah, dia kata, dakhaltu ala Asma. Satu hari aku pergi jumpa Asma binti Abi Bakar, anak pada Sayyidina Abu Bakar. Asma, sahabat. Dia sedang baca ayat surah At-Tur, surah At-Tur ayat 27. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Mannallahu alaina, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Wa waqana, Allah Ta'ala akan pelihara kita, jaga kita daripada azab yang sangat panas. Fa waqafat alaiha, Asma berhenti di ayat ini, dia ulang baik, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, faja'alat tasta'iz wa tadu, ya Allah, selamatkan kami daripada azab samum. Berdoa panjang. Kata Abbad, aku pun keluar daripada rumah, dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar, sudah beli. Summa raja'tu, aku balik ke rumah, wahiya fiha ba'du, masih lagi Asma sedang menangis, tasta'iz wa tad'u, memohon perlindungan daripada neraka dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Asar ini dikeluar oleh Musannaf Ibn Abi Shaybah. Kita mengatakan mereka tercuik hati dia sehingga dia tak boleh bergerak, berdoa, bermunajat, minta dengan Allah Azza wa Jalla, minta selamat. Kita tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, nak ambil sampai Asma, sampai sepagi, pergi pasar pagi, membalik doa lagi. Saya nak kalau boleh 3 kali je. Bila kita lalu ayat rahmat, kita kata Allahumma ja'alni min ahliha. Tulis kata-kata ni, Allahumma ja'alni min ahliha, ya Allah, jadikan aku daripada ahli ni, ahli orang yang baik ni, orang yang soleh, orang yang layak ke syurga. Dan jangan lupa juga pasangan kita, Allahumma ja'alni wa ahli. Mudah sepatah ya, Allahumma ja'alni wa ahli, ya Allah, jadikan aku dan keluarga aku masuk, isteri masuk, anak masuk, cucu masuk, menantu pun masuk. Itu mudah. Tapi kalau kita nak senaraikan satu-satu, boleh.
Ya Allah, jadikan aku, dua ibu bapa aku, isteriku, kalau isteri baca pula suamiku, anak-anak aku, cucu. Sebut orang yang banyak kita sayang, lagi kuat kita sebut nama mereka dalam doa kita, dalam munajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. 3 kali je. Bila sampai kepada ayat tentang azab, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ataupun tambah lagi, Allahumma ajirna wa ahlina minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami daripada api neraka. Itu mudah. Saya rasa doa ni, bacaan ini tuan-tuan sudah boleh hafal, kan? Allahumma ja'alni wa ahli, kata Allahumma ja'alni wa ahli min ahliha. Bila kita dengar ayat tentang nikmat, tentang syurga, itu doa kita. Bila dengar tentang azab, tentang neraka, Allahumma ajirni wa ahli min ahliha. Allahumma inna na'udzubika li wa li ahli. Ini panjang sikit. Allahumma ajirni wa ahli min ahliha. Aku minta berlindung aku dan keluargaku daripada neraka. Boleh kita minta. Itu asma. Yang keempat, contoh yang keempat, wa anil Qasim bin Abi Ayyub rahimahullah, dia kata anna Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni seorang ulama tabi'i, seorang ahli tafsir. Dia kata raddada hadhil ayah, aku dengar dia baca ayat ini, ayat surah Al-Baqarah, ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada satu hari kamu akan dikembalikan kepada Allah, mana kamu akan mati, kita akan bertemu dengan Allah, perjalanan kita ke akhirat akan bertemu dengan Allah. Dia baca ayat ini sampai ke akhirnya, bid'an wa 'ishrina marratan, lebih daripada 20 kali. Ayat ni ada bilangan terhad, maknanya 20 kali lebih. Wattaqu yawman turja'una fi Allah summa tuwaffa, maknanya kamu takutlah pada hari yang kamu akan dikembali kepada Allah dan kamu akan dibalas dengan apa yang kamu kerjakan. 20 bid'an wa 'ishrin, maknanya 20 kali, lebih daripada 20 kali. Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, mengulangi ayat ini. Ini juga dalam kitab Az-Zuhdu li Ibn al-Mubarak, Musannaf Abi Syaibah lagi. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, contoh yang kelima, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi rahimahullah, dia kata, kalau aku baca iza zulzilatil ardu zilzalaha dan surah Al-Qari'ah mal Qari'ah, dua ayat ni ayat goncang hati, nama dia. Dua surah ini surah yang menggoncangkan bumi dan menggoncang hati orang yang memahami. Uraddiduhuma, aku ulang dua surah ini, wa atafakkaru, dan aku fikir maknanya, kesan dia, suasana yang berlaku itu, ahabbu min an abita ahuddul Quran, lebih baik daripada aku baca Quran laju pada satu malam. Ini dipanggil halah lah, maknanya jangan sampai kita tak khatam Quran langsung lah. Yang laju tu untuk khatam, yang ini untuk kita tadabbur. Ana pernah satu kali tengok guru kami, nama dia Muhammad Al-Mukhtar, Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala. Dia ni seorang guru muda lagi orangnya, rasanya tua sikit pada kita ya kalau nak tengok dari segi umur, sebab waktu anak pergi Madinah tu dia belum dapat PhD lagi. Kemudian dia mengajar di Masjid Nabawi, di antara orang panggil bunga Masjid Nabawi itu pada zaman ni duduk dia mengajar full, penuh satu ruang sebelah pintu Baqi', ramai orang. Satu kuliah dia baca ayat iza zulzilati, dia baca bukan suaranya lagu, dia Syankiti ni suara dia tak macam suara Sudais lagi, tapi dia baca iza zulzilati, satu apa ni, semua yang hadir kuliah tu menangis seolah-olah kiamat duduk depan mata kita. Subhanallah. Ini bila orang tu baca Al-Quran daripada lubuk hati dia akan menyentuh perasaan orang-orang yang mendengar, orang yang tengok. Kita kata Masya Allah, ini salah satu daripada contoh
bagaimana gaya salafus soleh bila dibaca ayat tentang azab, mereka akan menangis. Satu masjid, mana satu ruang yang dengar kuliah dia tu, semua menangis. Kita kata Allah yahfazuh. Dia kata Muhammad bin Ka'ab, aku ulang ayat ni je, surah Izazu dengan Al-Qari'ah, cukup untuk memberi kesan dalam jiwa aku. Contoh yang keenam, Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in Hasan Basri rahimahullah ta'ala, pada satu malam dia ulang ayat suratul Nahli ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tak akan terhitung, nikmat terlalu banyak. Allah SWT yang bersifat sangat pengampun dan sangat kasihan belas. Dia ulang ayat ini hatta asbah, sehingga pagi. Mana dia bangun tahajud, dia baca. Orang pun tanya, Syekh Al-Hasan Al-Basri, kenapa Tuan Syed ulang ayat ni daripada malam sampai ke cerah? Dia kata apa? Inna fiha mu'tabaran. Ayat ini memberi satu iktibar, pengajaran kepada kita yang cukup besar. Kita tak berkelip mata, kita tak menapak kaki, tak bergerak satu pergerakan, kecuali semuanya di atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak tahu, yang kita tak tahu nikmat Allah Ta'ala, yang kita tak hitung, banyak lagi. Sebab itulah kita ni, kalau kita banyak menghitung nikmat, kita banyak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah kata ni, wa in ta'udu, kalau kamu nak hitung, tak terhitung. Tapi kita kena hitung untuk menjadi manusia yang bersyukur. Hitung nikmat untuk disyukuri. Jangan pula hitung nikmat untuk dibangga. Oh, saya ni alhamdulillah Allah Ta'ala beri anugerah banyak lah. Dah lah anak pun ramai, keluar harta pula banyak, kereta banyak, semua banyak, syukur tak ada. Buat apa? Kita menghitung nikmat untuk disyukuri. Sebab itulah dalam Quran Tuhan kata wala tamnun tastaksir. Bila kita bagi sedekah, jangan kira sangat. Bila kita kira, kita rasa banyak. Aku nak kira, hitung sikit kita punya sedekah daripada tahun 2022 ni, kira-kira sudah hampir 100,000. Tabur masjid, tabur anak yatim, tabur tu tabur ni, banyak dah tu ni. Cukup tahun ni, tengok. Sebab kita rasa banyak. Maka wala tamnun tastaksir. Kalau kita duduk hitung hak kita beri, kita rasa macam banyak dah aku tolong dia tu. Banyak tak banyak, pas lagi orang tu perlu bantu, dan kita ada kemampuan. Baik, kita pergi kepada ayat yang ketujuh. Contoh yang ketujuh daripada Tamim Ad-Dari rahimahullahu ta'ala. Tamim Ad-Dari ini seorang sahabat. Saya ringkaskan cerita Tamim ni. Cerita dia panjang, sebagaimana kata di At-Tabari dalam cerita dia. Tamim Ad-Dari satu malam dia baca ayat surah Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Adakah menyangka orang-orang yang melakukan perkara yang buruk, yang tak baik, kami jadikan mereka sama dengan orang yang buat baik, sama orang yang melakukan amal yang soleh, hidupnya, waktu matinya, sa'ama yahkumun. Allah kata inilah satu sa'ama yahkumun, mana satu sangkaan yang buruk, mana ada sama. Jadi dalam tafsir ini kata Tamim Ad-Dari telah mengulangi ayat ini satu malam, dan dia menangis. Dia baca ayat dalam solat dia rukuk dia menangis, dia sujud dia menangis. Dia kata kita ni banyak sangkaan-sangkaan yang mana yang tidak baik, kita ingat apa yang kita buat tu dah baik, kita mengatakan tidak. Ayat ini disebut oleh para ulama biasanya dalam tajuk Mabkatul Abidin, ayat yang menjadi tangisan ahli ibadat. Surah Al-Jasiyah. Baik, tadi saya ingat nak hurai panjang ayat ni tu. Rupanya masa kita berlalu. Contoh ada lagi
3 lagi sampai 10 insya-Allah. Yang ketiga, qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Nah, ini ulama apa ni salih. Dia kata rubbama aku khamsa layalin. Mungkin kalau aku berdiri bertahajud 5 malam bi ayatin wahidah, dengan satu ayat je aku ulang, dan malamnya dia baca ayat, dia ulang, dia faham, dan diikuti dengan beramal dengan ayat tersebut, diikuti dengan amalan. Jangan baca, jangan faham saja, tak amal. Maka lebih aku suka sehingga aku dapat memahami apa yang aku baca itu. Allah, walaula anna Allah yamunnu alayya bil ghaflah lama ta'addaitu tilkal ayah. Dia kata kalau aku tak terlupa, aku akan baca ayat tu je sepanjang umur aku. Sebab apa? Setiap kali aku tadabbur ayat, aku akan jumpa perkara ajaib dalam isi kandungan ayat tersebut. Itu kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Yang ke-9, waqama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi ini rahimahullah ta'ala, qama laylah, satu malam dia bertahajud, dia baca ayat balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Surah Al-Qamar ayat 46. Balis sa'atu maw'idihim, hari kiamat itu janji, temu janji dia, dan kiamat itu sangat dahsyat keadaannya. Yuraddiduha wa yabki wa yatatara, dia ulang ayat ni, dia menangis dan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh yang ke-10, wa qala Zaid bin Kumayt, Zaid bin Kumayt rahimahullah, dia kata Abu Hanifah ni syadid al-khawf min Allah, sangat takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali Ali bin Husain baca ayat surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha, surah yang biasa kita dah hafal Iza zul tu. Imam Abu Hanifah di belakang, mana dia jadi makmum. Fazalla qa'iman ila sabah. Dia tak kata makmum, dia kata fazalla sa'iman qa'iman ila sabah, jadi kawan ni pakai berdiri duduk solat sampai ke pagi. Wa yaqul, dia kata apa? Ya man yuzi mithqala zarratin khairan khaira. Ya Allah, yang membalas kebaikan itu secara zarah-zarah, maknanya dengan sekecil-kecilnya. Dan wahai Tuhan yang memberi balasan kepada orang yang buat benda jahat itu zarah syarran, benda yang buruk juga secara zarah. Ajirin Nu'man abdaka minan nar, jauhilah Nu'man, nama dia Nu'man, Abu Hanifah ni, jauhilah Nu'man hamba-mu ni daripada neraka dan segala perkara perbuatan amalan yang boleh mencampakkannya ke dalam neraka. Wa adkhilhu fi sa'ati rahmatika, dan masukkanlah dia dalam limpah kurniaan keluasan rahmatmu ya rabbal alamin. Ayat ini, cerita ini diriwayat oleh Tarikh Baghdad dan juga Ruhbanul Lail. Kata di para pendakwah, dia kata tilka asyaratun kamilah, demikianlah 10 contoh yang dapat kita kutip secara ringkas, ayat-ayat mabkatul abidin, ayat yang menjadikan orang-orang soleh menangis pada waktu malam. Jadi ada lagi lah beberapa ayat yang saya tak sempat nak huraikan di sini. Tuan-tuan boleh tandalah di antara ayat yang elok kita tadabbur, iaitulah ayat surah Al-Isra ayat 12 sehingga ayat 15, iaitulah ayat tentang manusia akan diberi suratan amalan pada hari kiamat. Allah kata wa kullu insanin alzamnahu ta'iru fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Mana bila kita terima suratan amalan, Allah kata baca sendiri, cukuplah kamu jadi juru audit kepada amalan kamu. Tak bergerak kita pada saat itu para jemaah sekalian. Dan juga jangan lupa di antara ayat yang boleh kita masuk senarai dalam mabkatul abidin, iaitulah kita baca surah Qaf, surah yang menyebut tentang bagaimana keadaan hari kiamat bila Allah tanya neraka, halim talati, hei neraka dah penuh? Qalat hal min mazid, nak lagi. Na'udzubillahi minan nar.
Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada api neraka. Baiklah muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, setakat itu dulu yang dapat kita bincangkan. InsyaAllah kita akan sambung Al-Miftahut Tasi', kunci yang ke-9 untuk memahami tadabbur Quran, At-Tahzib, iaitulah bagaimana kita nak bahagikan hizib-hizib cara bacaan. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa pula